Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Tuan Pengerusi, para imam, asatizah, guru-guru, tuan-tuan, puan-puan, para talibul ilm, bakal hafiz dan hafizah, juga pelajar-pelajar dan seluruh anak-anak yang berada di hadapan saya pada malam yang berbahagia ini. Yang pertama sekali, sama-sama kita panjatkan kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan inayah, taufik dan hidayah, diberikan kita sama-sama peluang dan ruang untuk kita beribadah di malam-malam hari, khususnya pada bulan Ramadan yang diberkati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita sama-sama merasakan bahawa pada bulan lepas, Sya'ban dan sebelumnya, kita seringkali berdoa, Allahumma barik lana, Allahumma ballighna Ramadan. Dan alhamdulillah, antara banyak-banyak doa yang kita telah mohon pada bulan lepas, sedar ataupun tidak sedar, ini antara doa yang Allah Subhanahu taala makbulkan, iaitu Allah beri kita peluang pada tahun ini sekali lagi disampaikan dan menikmati bulan Ramadan yang sangat-sangat kita tunggu pada setiap tahun. Dan alhamdulillah, ini antara doa yang kita doa pada bulan lepas dan Allah berikan pada bulan ini. Dan kalau kita perhatikan, banyak yang kita telah doa pada bulan lepas. Kita nak minta kesihatan, kita minta pada Allah berikan ketenangan, diberikan kekuatan, diberikan petunjuk, diberikan semua ini kita minta daripada Allah Subhanahu wa taala, dan antaranya adalah kita minta kepada Allah, ballighna Ramadan, sampaikan aku ke bulan Ramadan. Dan inilah salah satu doa yang Allah Subhanahu wa taala telah makbulkan. Dan alhamdulillah, kita berada pada malam-malam ini dengan menikmatinya dalam kita duduk dalam ketaatan, khususnya kita menghadirkan diri di rumah Allah Subhanahu wa taala, mengesakannya, dan kita tunduk dan sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Pertama sekali, Allah Subhanahu wa taala telah menyebut di dalam Al-Quran, ba'da a'udzubillahi minasyaitonir rajim, la tarkabunna tabaqan an tabaq. Setiap manusia itu akan melalui satu fasa demi satu fasa. Kalau kita lihat, apabila Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita, selepas dia menciptakan seluruh makhlukat, seluruh alam ini, malaikat, dunia, bumi dan sebagainya, akhir sekali adalah Allah menciptakan kita, iaitu anak Adam ini. Dan di sana kita telah bersaksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala telah bertanya, alastu bi rabbikum? Qalu bala syahidna. Allah Subhanahu wa taala telah bertanya kepada kita di alam roh, yang mana adakah aku, iaitu Allah SWT bertanya kepada kita, adakah aku Tuhan kamu, wahai manusia? Dan kita telah bersaksi di hadapan Allah SWT, qalu bala syahidna, engkau ya Allah SWT adalah Tuhan, dan aku bersaksi pada perkara tersebut. Dan manusia melalui fasa demi fasa demi fasa. Kalau kita sebut daripada peringkat umur, daripada diciptakan manusia itu daripada nutfah air mani, dia menjadi peringkat demi peringkat sehinggalah dia jadi dewasa dan seterusnya. Begitu juga dalam kehidupan kita, kita melalui satu fasa demi fasa yang kalau kita baca semula, fasa yang pertama yang kita telah lalui adalah alam roh yang disebut tadi, apabila persaksian berlaku antara kita dengan Allah Subhanahu wa taala, yang itu dinamakan sebagai alam roh. Dan seterusnya, fasa yang seterusnya adalah kita berada di alam janin, iaitu
selama 9 bulan 10 hari manusia dikandungkan oleh ibunya dan melalui fasa yang mana Allah SWT, Nabi SAW menyebut daripada nutfah, manusia itu diciptakan daripada air mani, summa yakunu alaqah, dan pada air mani bertukar menjadi seketul daging, summa yakunu alaqah, iaitu berubah menjadi daripada air mani menjadi darah dan menjadi daging, dan summa yakunu izama, kemudian menjadi daging itu menjadi tulang dan daging itu membaluti tulang, dan akhirnya terbentuklah proses kejadian manusia yang mana pada umur kita 120 hari Allah SWT telah menghantar para malaikat, iaitu malaikat yang diutuskan malaikat fayunfakhu fihi ruh. Pada umur kita 120 hari jantung ataupun janin tersebut sudah bernyawa apabila Allah menghantar malaikat untuk ditiupkan ruh tersebut. Dan pada hari ketika itu, pada hari yang ke-120 hari, fayunfakhu fihi ruh fayu'maru bi arba'i kalimat. Dalam hadis yang lain Nabi SAW menyebut dititipkan ruh tersebut ke dalam janin janin ibu, maka diperintahkan kepada janin itu 4 perkara, ditulis 4 perkara. Fayu'maru bi arba'i kalimat bi katbi rizqihi. Yang pertama, ditulis rezekinya. Maksudnya janin tersebut yang bakal dilahirkan oleh ibunya itu telah tertulis rezekinya. Yang pertama. Bi katbi rizqihi wa ajalihi. Yang kedua adalah tentang ajalnya. Bila dia akan meninggal telah tertulis di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bi katbi rizqihi wa ajalihi wa amalihi, dan amalan-amalannya. Syaqiyyun aw sa'id, sama ada amalan tersebut baik ataupun sebaliknya. Yang mana manusia itu telah ditakdirkan setiap perkara itu berlaku bagi setiap manusia itu. Yang kita pelajari dalam bidang qada dan qadar. Manusia itu telah tertulis segala-galanya bermula daripada umurnya 120 hari di dalam kandungan ibunya. Baik. Itu adalah peringkat yang kedua yang kita sebut sebagai alam janin. Alam kandungan. Dan seterusnya, transit yang seterusnya, next stationnya adalah hari ini kita dilahirkan, iaitu di alam dunia. Kita dah lalui 2 alam sebelum ini. Alam hari ini adalah alam yang reality, iaitu secara zahirnya kita merasakan kita sebagai manusia dilahirkan dan kita diberikan taklif, kita diberikan cara untuk kita menentukan jalan hidup kita. Yang mana kita percaya bahawa manusia itu diberi pilihan. Dia boleh lakukan kebaikan, dia boleh lakukan kejahatan. Dan ini dipanggil khiyar, pilihan. Kita tidak berpendapat bahawa manusia itu seperti pandangan Jabariyah yang mengatakan manusia itu semua itu telah ditentukan, telah tertulis. Maka apa yang dilakukan itu semua adalah kehendak Allah. Tak, tetapi kita berpandangan bahawa Ahli Sunnah wal Jamaah mengatakan bahawa manusia diberi pilihan. Dia boleh pilih A untuk lakukan kebaikan, dia boleh B untuk melakukan kejahatan. Dan tidak ada paksaan dalam kehidupan. Baik. Dan hari ini, di atas muka bumi ini, kita katakan bahawa ini adalah yang zahir. Adapun roh, itu adalah kepercayaan, keimanan kita tentang perkara yang batin. Yang zahir ada 2 saja, iaitu daripada alam janin, kita boleh rasa bahawa dalam perut ibu ada janin. Yang kedua, apabila dilahirkan, kita yakin dan nyata bahawa kita dilahirkan. Dan selepas ini, semuanya adalah tentang perkara yang batin. Apabila mati, kita masuk ke dalam alam barzah dan seterusnya. Baik, di atas dunia inilah kita diuji dan diberikan pelbagai cabaran kehidupan. Segala-gala ujian kita akan ditaksir ataupun ditanya oleh Allah SWT. Seperti yang disebut dalam surah Al-Baqarah, Allah SWT menyebut, وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ. Aku, kata Allah Subhanahu Wa Taala, pasti lanabluwannakum. Kalau kita belajar bahasa Arab, lam itu adalah lamut taukid di hadapan fa'il mudhari', dan di hujung fa'il mudhari' nun itu adalah nun taukid thaqilah. Sepasti-pastinya Allah SWT mengatakan kepada kita, walanabluwannakum bisyai'in minal khauf. Di atas muka bumi ini, aku, kata Allah SWT,
pasti akan uji kamu, iaitu dengan sedikit minal khauf, dengan ketakutan. Manusia akan diuji dengan ketakutan. Macam-macam ketakutan. Ketakutan dari sudut berbagai. Daripada sudut kehidupan, apa yang kita fikirkan, apa yang kita gambarkan. Bahkan waktu kecil, dengan kegelapan pun kita takut. Cerita-cerita hantu pun kita takut. Macam-macam jenis ketakutan kita takut. Yang itu Allah Ta'ala telah sebut di dalam Al-Quran. Mereka, iaitu manusia ini, Allah akan uji dengan ujian yang pertama, iaitu ketakutan. Takut duit tak ada, takut duit habis, takut tak ada makanan, takut macam-macam kita takut. Takut anak kita, takut isteri kita, takut ayah kita, takut adik-adik, takut macam-macam kita takut. Dan ini setelah disebut oleh Allah SWT, kita akan diuji dengan ketakutan, iaitu di atas muka bumi. Yang kedua, Allah SWT akan uji walanabluwannakum bisyai'in minal khauf, sedikit dengan ketakutan, wal-ju' dengan kelaparan. Yang ya betul hari ini pada bulan Ramadan, kalau mengikut tafsir Ibn Kathir, dia kata antara tafsiran ju' ini yang memberikan makna kelaparan ini adalah sebahagiannya diberikan makna pada bulan Ramadan, iaitu manusia diuji dengan kelaparan. Bagi orang mukmin, iaitu mereka akan berlapar pada bulan Ramadan. Dan sudah pasti sebahagian manusia yang bukan yang berada di negara-negara miskin, mereka bukan Ramadan sahaja lapar, ujian mereka adalah sepanjang tahun. Yang ini kita tahu apa tujuan kita puasa, kita nak rasa bagaimana orang-orang yang tak ada makanan dan sebagainya. Itu kita tahu hikmah-hikmah puasa yang kita telah biasa dengar. Tetapi dalam makna yang sama juga, ketakutan dari sudut kelaparan ini adalah benda yang kadang-kadang kita terfikir dan kita diuji. Sentiasa diuji dengan, hujung bulan dah habis dah duit ni, dalam bank tak ada. Tapi Allah Subhanahu Wa Taala memang dia adalah satu-satunya pemberi rezeki. Wa ma min dabbatin illa 'ala Allahi rizquha. Dan hanyalah Allah Subhanahu Wa Taala, apa yang melata di atas muka bumi, kepada Allah itulah rezekinya. Kalau kita percaya bahawa Allah sebagai pemberi rezeki dan kita adalah manusia, makhluk yang menerima rezeki, jangan kita pernah rasa takut, jangan kita pernah rasa khawatir, kerana setiap makhluk itu telah ditentukan rezekinya. Walanabluwannakum bisyai'in minal khauf wal ju' wa naqsim minal amwal. Perkara yang ketiga kita akan uji adalah kadang-kadang kita diuji dengan sedikit daripada harta. Asalnya kita banyak harta, kadang-kadang akhir usia kita diuji dengan kekurangan dari sudut harta. Ini pasti akan berlaku. Walaupun dia kaya macam mana pun, dia akan melalui satu fatrah yang Allah akan ujikan dia bersama keluarga dia dengan kekurangan harta. Tidak ada kemampuan dari sudut nafkah dan sebagainya, sehingga dia rasa bahawa aku diuji dan aku terus diuji, seolah-olah Allah ni tak pandang dah pada aku. Tetapi sebenarnya kalau kita faham, memang kita di dunia ini adalah tempat kita diuji. Dan Allah dah bagi tahu awal, aku akan uji kamu wahai manusia di atas muka bumi ini. Dan kadang-kadang kita rasa takut kerana kita tidak ada harta. Dan kalau kita faham Allah SWT telah tentukan segala-galanya, kalau kita faham perkara tersebut, qada dan qadar itu adalah ketentuan Allah SWT, segala harta dan benda itu adalah milik Allah SWT, kita diberi pinjaman dan kita tak akan rasa khawatir pun kalau kita tak ada harta. Walanabluwannakum bisyai'in minal khauf, aku akan uji sedikit rasa ketakutan, wal ju', kelaparan, wa naqsim minal amwal, sedikit daripada harta, wa naqsim minal amwali wal anfus, begitu juga dengan jiwa. Kita diuji dengan kematian-kematian, kita diuji dengan kehilangan-kehilangan orang yang kita sayang. Kerana manusia yang di atas dunia ini akan diuji dengan kematian. Setiap daripada kita akan mati. Setiap yang hidup pasti akan mati. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang hidup itu, yang bernafas itu, yang berjiwa itu, pasti akan merasakan kematian. Dan kita akan diuji juga sebahagian sedikit, kecil sahaja ujian di sisi Allah, iaitu kita akan merasakan kehilangan. Kehilangan ibu ayah, kehilangan isteri, kehilangan anak-anak, kehilangan sahabat-sahabat. Yang mana kalau kita perhatikan pada hari ini, sudah pasti ada para jemaah yang dulunya ada bersama-sama kita, sahabat-sahabat yang bersama-sama datang hadir berjemaah, tapi hari ini dia telah pergi dari awal. Dan kalau kita lihat, inilah sahabat-sahabat kita yang tinggal, dan inilah orang-orang yang
masih bersama dengan kita dan sebahagian besarnya telah pergi lebih awal. Itu pasti. Dan kita diuji juga dengan perkara tersebut. Wa naqsim minal amwal wal anfus wath thamarat. Perkara lain yang diuji juga adalah thamarat. Kebetulan kita berada di masjid pertanian. Sudah pasti thamarat ini adalah buah-buahan, hasil tanaman, hasil kebun. Kalau kita dah berusaha dengan kajian kita segala jenis baja, dengan sekali-kali jenis teknik, sekali pembajaan, pengairan, segala tu, dan akhir sekali pada ujung musim kita tak dapat pun hasil yang seperti yang kita hendak. Kerana apa? Kerana Allah SWT adalah pemberi rezeki dan dia akan uji dengan, kadang-kadang diuji sedikit dengan hasil-hasil tanaman yang tak menjadi. Kita dah usaha segala-gala jenisnya. Kita dah ambil segala usaha-usaha, kita dah guna kaedah, segala-gala kaedah, kita dah buat kajian, akhirnya rupa-rupanya akhir musim itu hasilnya tidak menjadi dan tidak ada pun hasil yang baik. Jadi ini adalah sebahagian daripada ujian daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan akhir sekali Allah SWT wabashiris sabirin. Dan Allah SWT menyebut berita gembira kepada siapa? Orang yang bersabar. Kerana segala ujian ini tidak lain tidak bukan adalah untuk kita diuji supaya kita bersabar. Allah SWT sebut juga dalam ayat lain, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sesungguhnya Allah SWT itu memberi ganjaran kepada orang yang sabar bighairi hisab, tanpa ada hisab. Yang mana apabila dia berada di padang mahsyar nanti, ada satu malaikat yang memanggil, ya ayyuhas sabirun, wahai orang-orang yang sabar, di manakah kalian? Dan orang-orang sabar ni Allah SWT munculkan mereka dalam satu kelompok. Dan mereka telah bertanya, malaikat telah bertanya kepada mereka, ayyul a'mal fa'altum fid dunya? Apa amalan yang telah kamu lakukan di dunia? Nahnu minas sabirin, nahnu minas sabirun, atau nahnu minas sabirin. Kami adalah orang-orang yang sabar, kata mereka. Dan akhirnya Allah masukkan mereka, sayadkhuluna fil jannati bighairi hisab. Mereka antara golongan yang Allah SWT sebut masuk ke dalam syurga Allah di padang mahsyar di akhirat nanti tanpa hisab. Fasa yang seterusnya ada setelah kita ada di dunia yang nyata ini, kita akan lalu fasa, iaitu fasa seterusnya yang paling hampir dengan kita tak tahu bila, mungkin boleh selepas ini, beberapa jam selepas ini, beberapa minit selepas ini, beberapa hari dan seterusnya, adalah fasa kita sebut sebagai barzakh, iaitu alam barzakh. Daripada alam roh kemudian berpindah ke alam janin, ke alam dunia. Transit yang keempat adalah alam barzakh. Yang ini paling hampir dengan kita, yang paling dekat dengan kita, yang sebahagian besar sahabat-sahabat kita telah pun berada di sana. Yang mana kita akan lalui fasa ini sehinggalah akhirnya fasa yang seterusnya, iaitu kita akan lihat di akhir nanti adalah berlakunya tiupan sangkakala yang pertama dan tiupan sangkakala yang kedua, dan akhirnya kita dibangkitkan semula di padang mahsyar. Itulah transit yang seterusnya, iaitu kita berada di padang mahsyar bersama-sama sebelum kita diuji, kita dihisab dengan hisab yang pelbagai. Segala-galanya dihisab, dihitung amalan kita di atas muka bumi ini, dan akhirnya kita akan laluilah satu fasa yang seterusnya adalah fasa hisab, yang mana siapa yang diberikan amal kitab, fa amma man utiya kitabahu biyaminih, siapa yang diberi kitab amalannya dengan tangan kanan, fasawfa yuhasabu hisaban yasira, dia akan dihisab dengan hisab yang murah, dengan yang mudah, dengan yang paling senang. Wa amma man utiya kitabahu wara'a zahri, adapun orang yang dihisab dengan daripada belakangnya ataupun dengan tangan kirinya, fasawfa yad'u subura, dia akan dicampakkan dalam api neraka, wa yasla sa'ira, ke dalam api neraka sa'ir. Orang ini akan dihitung dalam fasa apabila dia nak masuk, iaitu fasa diuji dengan hisab, dan seterusnya adalah dia akan lalui sebahagian yang masuk ke dia akan lalu berjumpa dengan raudhah, Telaga Kausar. Dia akan lalu juga di sana satu fasa namanya Telaga Kausar. Kemudian dia akan lalu satu fasa syafaat, yang mana Nabi SAW ketika dia ada di hadapan Allah SWT, Nabi SAW telah bersujud di hadapan Allah SWT memohon keampunan daripada Allah SWT untuk umatnya, iaitu umat Nabi Muhammad. Dan Allah perintah kepadanya, wahai Muhammad, irfa' ra'sak,
angkat kepala kamu, washfa' tu syafaq. Mintalah syafaat dan aku bagi syafaat kepada kamu. Kerana kita tahu bahagian manusia yang ada di padang mahsyar ini masing-masing bertemu Nabi Adam. Nabi Adam kata, aku pernah menipu, aku pernah tertipu dengan syaitan, aku langgar arahan Allah, makan makanan yang dilarang di dalam syurga. Kemudian bertemu dengan nabi-nabi seterusnya sehinggalah kepada Nabi SAW, kerana yang memiliki syafaat hanyalah Nabi kita, iaitu Nabi Muhammad SAW, dan Nabi SAW memberi syafaat kepada umatnya. Dan apabila kita melalui fasa syafaat dan akhirnya kita melaluilah fasa yang seterusnya, iaitu titian sirat, yang mana di bawahnya adalah neraka Jahannam dan di hadapannya adalah syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Yang dikatakan sirat itu adalah seperti sehelai rambut yang dibelah 7. Dia punya ketajamannya lebih tajam daripada pedang yang paling tajam di atas muka bumi. Dan manusia yang diberikan syafaat ini, sebahagian mereka dalam sebuah hadis sebut, sayadkhuluna aqwamin sayadkhuluna ila al-jannati bighairi hisab 70,000, 70,000 golongan yang mereka ni akan dimasukkan ke dalam syurga Allah tanpa hisab. Sayadkhuluna min ba'dihi 70,000 summa 70,000, dimasukkan 70,000 orang-orang yang diberikan kelebihan daripada Allah Subhanahu taala, masuk tanpa hisab sebanyak 70,000, kemudian 70,000 seterusnya dan seterusnya. Dan akhir sekali, sebagai penghujung, alam yang kekal selama-lamanya adalah sama ada manusia itu ke dalam syurga, dan yang kedua adalah wal-iyazu billah, diminta kita jauhkan daripada api neraka Jahannam. Yang mana kita tahu setiap api neraka itu ada level-levelnya, dan begitu juga syurga dia ada dia punya peringkat-peringkatnya. Dan kita rebut khususnya pada bulan Ramadan ini sebuah syurga khusus, yuqalu lahu rayyan yadkhuluna as-saimun. Di sebuah syurga, pintu syurga yang disebut sebagai Rayyan, yang masuk ke dalam Rayyan ini adalah orang-orang yang berpuasa, khususnya bagi orang yang sukakan puasa. Mereka yang mengamalkan, mengistiqamah dalam amalan puasa ini, diberikan satu syurga yang khusus namanya Ar-Rayyan. Ini nama syurga yang bagi orang yang suka berpuasa. Baik, saya rasa cukup dulu sekadar ini. Fasa manusia itu kita tahu, kita melaluinya satu fasa demi satu fasa. Kita berada di transit yang ketiga hari ini, iaitu di atas muka bumi Allah SWT, dan insya-Allah kita akan laluinya dengan tenang, diberikan taufik dan diberikan hidayah, diberikan petunjuk untuk kita laluinya, dan kita sama-sama di akhirat nanti masuk ke syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Kita salah seorang daripada 70,000 yang masuk tanpa hisab, yang dimasukkan oleh Allah SWT daripada pintu-pintu yang banyak, antaranya adalah Rayyan. Dan semoga kita mohon kepada Allah SWT diberikan kekuatan untuk menghabiskan Ramadan ini adalah supaya Ramadan tahun ini adalah Ramadan yang paling baik pada masa-masa yang terdahulu. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim. Terima kasih ibu-ibu dan ayah-ayah, seluruh hadirin hadirat, dan insya-Allah kita bertemu jika ada peluang yang lain, insya-Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.